سيدنا محمدا للوسيلة والفضيلة والشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan saya berpesan kepada kamu, marilah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita junjungkan titah Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhkan daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmat dan diselamati oleh Allah di dunia dan hingga sampai ke akhirat. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat yang berbunyi dan lagi pula maksudnya Tuhan berfirman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakni orang yang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan malaikat Allah dan percaya dengan kitab-kitab yang diturun oleh Allah dan percaya dengan rasul-rasulnya dan percaya dengan hari kiamat dan pula dengan iman dengan qada dan qadar. Allah Ta'ala katanya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, yakni kutiba dengan mana furida alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu oleh berpuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala akan fardu ke atas kita dan Allah Subhanahu wa taala mempuaji atas kita puasa.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala fardu ke atas kita puasa? Yakni Allah Subhanahu wa taala kata belakang laginya hujung bagi ayat dan akhir ayat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dan sungguh kamu dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat, cuba kita perhati dan kita renung kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala Allah taala wa la'allakum tattaqun, kadang Allah taala bagi pada akhir ayat la'allakum tafakkarun, kadang-kadang pada akhir ayat la'allakum tadabbarun. Ini apa maksudnya? Dengan apa yang dititah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada daripada semaya, sama ada daripada berpuasa, sama ada daripada apa saja daripada tintahan Allah, maka Allah taala akan nak hujungnya dan akhir dengan la'allakum tattaqun. Sedang Jumaat, kemudian kita tak beberapa hari lagi kita akan nak menyambutkan bulan Ramadan al-Mubarak ataupun bulan Ramadan al-Karim, yakni bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang kita sudah lepas dikatakan bulan Rajab, dan bulan yang kita ada sekarang dinamakan bulan Syaban. Bulan yang kita nak menepuhi dan nak menipai ialah dikatakan bulan Ramadan. Bulan Syaban, bulan Rajab. Rajab ni bulan yang diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, diperjalankan Nabi di kawa daripada Makkahul Mukarramah mari hujung jatuh daripada gawa, yakni daripada Baitul Maqdis ataupun Masjidul Aqsa. Ini dikatakan rihlatul ardiyah, yakni perjalanan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab yang telah lalu, yakni Allah taala menjalankan Nabi permulaan daripada Masjidul Haram hingga sampai kepada Masjidul Aqsa, dan pula daripada bombing hingga sampai ke langit ialah daripada naik ke langit ialah Masjidul Aqsa hingga sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu dikatakan bulan Allah taala menjalankan Nabi di waktu malam. Maka bulan yang telah lalu kita banyakkan istighfar, dan bulan sekarang dikatakan bulan Nabi, Syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan yang telah lalu dikata Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang kita ada sekarang bulan Nabi. Maka bulan ini banyaklah kita selawat di atas Nabi, banyaklah kita ucapkan selawat sejahtera ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang Jumaat, cuba kita fikir, tahun ni ramai daripada kita pakat selawat Nabi, selawat Nabi, boleh kata segenap masjid, segenap kampung, segenap lorong, segenap rumah pakat selawat ke Nabi, ke atas Nabi pada tahun ni. Sedang Jumaat kena tilik. Nah fuak-fuak amah semua pada tahun ni kita buat mulut sajanya lebih kurang dekat-dekatnya hampir 1000 buah rumah. Kawasan Taning Jalan Menara, kawasan Golok, kawasan dekat-dekat 1000 buah rumah. Fuak amah selawat rumah ke rumah, pintu ke pintu, kampung ke kampung. Lagi pula kita ada jalan mari dalam 3 wilayah ni pada tahun ni paling banyak sekali orang kita selawat. Tak ada kira di masjid, tak kira di rumah, tak kira di surau, tak kira di mana, ramai fuak kita selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi di dalam bulan ini, bulan Syaban, dikatakan Syahrun Nabi, bulan dilahir dan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba kita tengok di tempat kita Covid dan Corona, tengok dia tak ada mari. Walaupun bunyi berita-berita kata nak mari Covid ataupun Corona, tapi disekati oleh Allah dengan sebab berkat fuak-fuak kita duk selawat di bombing Taning jalan Nara ni. Kemudian tahun ni Allah Ta'ala sepakkan nyakit-nyakit yang tak baik, nyakit-nyakit wabak ataupun dikatakan nyakit orang panggil berjakit ni, Allah Ta'ala tolak dengan selawat kita atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok Malaysia sekarang duk kuat lagi 1000, 2000. Sebab gapo? Kita sini dengan sebab Covid apa, walaupun sama ya kita dengan Malaysia, tapi tempat kita saat itu dihilangkan oleh Allah, disekat oleh Allah. Tahun ni kemungkinan kita boleh selawat ke, boleh salatul tarawih, boleh semaya tarawih dengan ramai-ramai. Tahun lepas kita tak boleh selawat dah. Sedang Jumaat cuba kita fikir dengan sebab apa boleh kita ni tolakkan penyakit ini dengan mudah-mudah, dengan sebab kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang Jumaat kita hampir bulan puasa,
Hampir nak masuk pada bulan Ramadan, bulan kita ada ni bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena kita banyak selawat ke atas Nabi. Bulan lagi ke datang seolah tak bulan ni kita buat persiapan, buat cadangan untuk kita nak masuk pada Syahrul Ummah, yakni bulan ummah. Mana bulan Ramadan nama bulan kita, bulan ummah. Kemudian bulan ummah banyak ke apa? Bulan Allah banyak istighfar, bulan Nabi banyak kita selawat ke atas Nabi. Bulan kita sendiri kena apa? Yakni banyak kita ibadat. Sebab itulah bulan yang lagi akan datang dikatakan bulan ga, yakni Syahrul Ibad ataupun Syahrul Haga, Syahrul Ibad ataupun Syahrul Quran, dikatakan bulan Al-Quran. Bolehlah sedang Jumaat kita buat cadangan, buat persiapan. Lepas tu lagi mau nak setor sikit masalah, kita nak pilih di hari ni, nak pilih pemimpin ke. Tak ada kira di mana tempat, di jabat, di rumah-rumah, di jalan, semua kita nak pilihkan pemimpin. Maka ini kita kena tilik kepada ayat yang Tuhan kata. Jangan kita ikut hawa nafsu kita. Sebab Nabi pilih pemimpin lagu mana. Tengok apa nak ceritanya pada ayat. Dalil ayat mari ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Satu ayat ba'd sadaqallahul azim. Dan ayat yang kedua qala Allah Ta'ala ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Amun tu bak ni sikit. Karena di dalam kita ni banyak, tak ada kira di rumah saya sendiri, tak kira di jabat sendiri, tak kira di mana. Kalau kita silap pilih silap, kita kena bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pemimpin ni ialah dikatakan bayang Allah. Dia kata zillullah, bayang Allah Taala yang Tuhan waktu di bumi. Kemudian siapa dia pilih bayangnya Allah Taala silap, orang ni kena berhadapan Allah Ta'ala. Tuhan akan betul, Tuhan akan tanya. Karena pada ayat yang sarah, yang nyata-nyata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa dia orang beriman? Kita orang yang ada iman. Kita orang yang kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita orang yang beriman. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ati'ullah, taatlah kamu akan Allah. Apa taat ke Allah? Buat dengan apa yang Allah Taala kita, dan buat apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Tuhan kita? Apa yang Tuhan taat? Taat Tuhan, yakni kita buat dengan apa yang Tuhan suruh, dan kita buat dengan apa yang Tuhan kita, dan kita buat dengan apa yang Tuhan royak kita. Dan kita turut dengan cara jalan Nabi, tidak lakah Nabi. Nabi je lagu mana jalan. Kalau kita silap dua orang ni, kita silaplah dunia ni hingga sampai ke akhirat. Kalau kita sesak sini, sesaklah di akhirat nanti. Sebab Tuhan katanya orang yang sesak atas dunia, dia sesak juga di padang mahsyar. Jalan sana supaya binatang yang tak ada ibu, binatang yang orang panggil sesak kahwin. Sebab tu sedang Jumaat yang dihormati, jangan kita sesat di sini. Pemimpin kita semua ni dikatakan bayangan Allah. Kalau bayangan Allah Subhanahu Wa Taala ni teduh kita tu molek, maka kita pun dapat molek dan kita dapat keadilan. Tapi kalau kita pilihkan pemimpin kita jadi tak adil, nantilah Tuhan akan hatakan orang zalim tah kita, dan tempat kita ni akan turun bala-bala yang banyak satu hari. Sedang Jumaat yang dihormati, fikir baik-baik. Nah, mama nak setor sikit, bukan kata nak takih hak tu, takih hak ni, tak, bukan masalah tu. Di rumah-rumah pun sama ya. Tapi kita nak ayat, kita pilih pemimpin hak Nabi pilih. Tengok amma nak contohnya. Selepas daripada Nabi wafat, Abu Bakar guna, Sayyidina Umar guna. Allahu Akbar. Ketika hari Nabi mati mana? Nabi wafat di mana? Tahun yang sebelah daripada hijrah. Hari wafat Nabi orang panggil hadis apa? Sanah al-hadiyah asyarat minal hijrah, yakni tahun yang sebelah daripada hijrah. Ini tahun wafat Nabi.
Kemudian ketika Nabi nak wafat, Nabi tidur atas riba siapa? Riba Siti Khadijah? Bukan. Riba Maimunah? Bukan. Yakni Nabi tidur atas riba Siti Aisyah, anak bagi Abu Bakar. Yang Nabi gelarkan Siti Aisyah ni Humairah. Apa Humairah? Uta merah. Nabi tidur di atas riba Siti Aisyah. Kemudian Nabi panah. Nabi suruh Siti Aisyah ambil air dalam gerabah. Syah, ta'al ya takubu ya takhuzi. Engkau ambillah air dalam gerabah, curah tak aku sikit, aku panas ni. Nabi kata. Kemudian ketika tu Umar duk ngamuk luar sejid dah, sejid Madinah. Umar kata, siapa dia? Kata Muhammad mati hari ni. Aku nak ambil pedang, patung tekak orang tu. Ni je kedai bai Umar. Umar je kedai bai. Ya baikan. Dia kata kalau aku dengar orang mana kecek, orang mana cerita kata Muhammad ni mati, aku nak ambil pedang patung tekak orang tu. Duduk mari Nabi saat itu seumur di atas riba bagi Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah saat itu Abu Bakar pun sedang masuk dalam tempat Nabi tu wafat dalam bilik Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah pun nangis, air mata titik di atas ribanya, di atas pipi Nabi. Maka Abu Bakar masuk mari. Kemudian Abu Bakar masuk mari. Dengar cerita ni baik-baik. Kita nak pilih pemimpin, nak pilih macam mana? Ni tengok Nabi. Sebab Tuhan kata dah dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguh ada bagi kamu pada Rasul kamu ni contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada tauladan, contoh teladan yang baik. Jangan ambil teladan orang lain. Kalau kita nak selamat, kalau kita nak berjaya, kalau kita dapat berkat, nak wi Tuhan bukakan pintu langit di japak ni, pilihlah tua tu wi jadi orang beriman dan orang pimpin tu yang sebenar. Seperti kita katanya, tengok ketika Nabi wafat, Abu Bakar masuk pergi, teriak Siti Aisyah, teriak saat ni titik tak pipi Nabi. Kamar di situ Abu Bakar pun masuk pergi kerana Aisyah, dia kata Nabi sudah wafat. Kamar di Abu Bakar pun tubik luar daripada rumah Siti Aisyah. Abu Bakar pun kata, hei Umar, mu tak usah duk ngamuklah Umar, kerana Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah mati, mu tak usah duk ngamuk. Sebab ayat itu innaka mayitun innahum mayitun. Ayat ini innaka mayit, engkau Muhammad mati, engkau Muhammad. Wa innahum, dan bahasa mereka itu pun mati, engkau mati, dan pula orang berimej pun mati. Kemudian Umar pun dengar daripada cerita Abu Bakar, ayat katanya Abu Bakar kata, hei Umar, tak usah duk ngamuk lah, mu tak usah duk patung tekak fok-fok kata Nabi mati. Kemudian kecek pergi mari, kecek pergi mari. Masa tu orang panggil Nabi sudah wafat tahun 11 daripada hijrah. Maka Umar saat ni pun senyap apabila Abu Bakar lari dia. Tapi ketika nak semaya tah Nabi ni geger pun dah weh. Sebab Nabi orang lebih, Nabi orang rapat dengan Tuhan, orang dekat dengan Allah. Sebab tu ketika kata Nabi tak kata la ilaha illallah kat yang nak mati. Nabi kata tak? Ar-rafiqal a'la, Ar-rafiqal a'la, Ar-rafiqal a'la. Ulama kata kita tak boleh nak kata kelimah ni. Tapi orang berimej kebiasaan macam kita dekat nak mati kata la ilaha illallah. Ni hak kita. Tapi Nabi dia tak kata baik ni dekat yang nak mati. Kata di dalam Sahih Bukhari, hujung kelimah nafas Nabi kata Ar-rafiqal a'la, Ar-rafiqal a'la. Oleh yang rapik dengan Tuhan, sai Tuhan. Nabi sai Tuhan. Orang Tuhan. Orang dekat dengan Tuhan. Kemudian sahabat-sahabat apabila Nabi sudah wafat, tak ada siapa dia seorang habuk jadi berani jadi terimej. Dalam masjid Madinah tak ada siapa dia seorang habuk jadi terimej. Abu Bakar takut tak berani, Umar takut tak berani, Ali sepupu dia takut tak berani nak jadi imej bagi Nabi. Sebab itulah hari itulah mayat Nabi jadi tertarik. Mayat Nabi saat ni tu jadi terlewat. Sebab mana? Masuk semaya sore-sore. Abu Bakar takut tak berani nak jadi terimej nak semaya tah Nabi. Umar takut tak berani nak jadi terimej tah Nabi. Maka semaya sore Abu Bakar masuk semaya sore, semaya jenazah kena. Usalli sunnata ala hasanli ala hazal mayyit arba'at takbir Allahu akbar, Fatihah, baca selawat, Allahumma ighfir lahu warham. Panjang gak 2-3 minit. Hak ni masuk pula.
Lepas pada Abu Bakar, Umar masuk. Lepas pada Umar masuk, Sayyidina Uthman. Sore. Pas sahabat banyak oleh Madinah. 100,000 lebih. Boleh tahu mana kata sahabat 100,000 lebih? Ketika Hajjatul Wada. Haji Nabi masuk Mekah, haji yang terakhir yakni tahun yang 9, Nabi masuk di Mekah nak buat haji selamat tinggal Mekah. Berapa puluh ribu Nabi sekali orang beriman. Nabi kali orang Islam yakni 90,000. 90,000 sekali dengan Nabi dibuatkan Hajjatul Wada. 100,000 semai sore-sore. Sore sudah tubai. Sore sudah tubai. Sore sudah tubai. Mayat Nabi jadi tertarik sampai berhari-hari baru nak boleh tanikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada semaya sudah siap, Umar dengan Abu Bakar duk kecek mari, nak latih pia jadi ketua. Ni nak masuk bab tua sikit ni. Umar dengan Abu Bakar. Umar kata Abu Bakar mula sepatut jadi pemimpin, mu sepatut jadi khalifah sebab ayat mengatakan wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa mula ni? Khalifah ni gapo dia khalifah? Kita nak fikir tu nak jadi ketua. Pas nak pilih orang jadi ketua. Khalifah ni makna apa? Orang yang dapat ganti Allah untuk menyampaikan hukum-hukum syariat kepada orang di bumi ini. Bukan semata-mata kita nak jadi pemimpin, semata-mata kita nak kotoran, jangan. Khalifatan yakni makna orang jadi pemimpin di bumi ini, orang ni insya-Allah bayangi Allah. Dengan dia inilah adil tempat tu. Dengan dia itulah jadi selamat tempat tu. Dengan dia itulah tarik rahmat di tempat tu. Dengan dia itulah tarik rezeki dan keberkatan dengan sebab dia. Sebab dia tu zillullah, dia bayar Allah. Dia bayar Allah. Dialah nak mengganti daripada nak menyampaikan hukum-hukum Allah. Kemudian Abu Bakar dengan Umar saat itu duk kecek mari. Umar kata, "Hei Abu Bakar, munglah sepatut jadi apa? Jadi khalifah." Abu Bakar kata, "Munglah Umar, mu orang Quraisy, mu orang hebat, mu orang kedebeh." Umar kata, "Ginilah ya," kata Abu Bakar, "aku tengok mung ni satu orang tua pada aku. Pas mung ni tua pada Nabi. Pas mung ni orang rapat dengan Nabi. Orang hijrah mula-mula sekali daripada Mekah mari ke Madinah mung dengan Nabi. Lepas tu orang cedekkan apa? Cedekkan kenderaan untuk Nabi saat ni nak bersafir, nak berhijrah daripada Mekah nak mari Madinah. Siapa dia cedek utar dua ekor? Ialah Abu Bakar. Abu Bakar cedeknya rahilatain, dua kenderaan, satu untuk dia dan satu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tahu munglah sepatut Umar, dia munglah sepatut Abu Bakar. Pahmu saat itu masuk Islam, orang panggil awwaluman dakhala fil Islam minal khibar. Dia ni awal-awal orang masuk Islam daripada orang tua ni sebagai laki-laki, Abu Bakar. Sebab tu ayat ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ni orang hak mula-mula pada masa Islam daripada fak muhajirin wal ansar ialah Abu Bakar salah satu. Sebab tu Umar mung lah sepatut mung orang tua rapid dengan Nabi, ilmu pun banyak, keluarga mung lah mula-mula masuk Islam. Abu Bakar pau mata ginilah pakamu lah. Lepas pada tu dia mau kata, "Pakul nak tak aku, hei Umar, kalau nak latih ku jadi ketua, lepas tu siapa yo nak pergi royak ku arak-arak hodok tepi Madinah tu?" Aja kena royak, dia mau tahu. Kata mung jadi mimpin, mung ganti Rasulullah. Rasulullah kata selepas pada matiku tak ada roh Nabi. Kenapa? Karena ketika malam Isra' dan Mi'raj, malaikat belah dada Nabi dah kan? Belah dada Nabi. Malaikat kata, "Hei Mikail, wari azam zai dua bati ke aku nak basuh dada Muhammad ni cemar ni. Darah cemar duk dalam hati. Hamu wari air dua bati. Air dua bati aku nak basuh. Yang pertama aku nak wear benda cemar le dada Nabi, dan yang kedua aku nak keluarkan dada dia. Lepas daripada jahai siap dah di dada ni, malaikat ni khotel pada Allah, khotel tah belakang Nabi gain khatamun nubuwah. Tah belakang Nabi ada khatamun nubuwah, yakni Nabi akhir zaman. Sebab itulah Nabi itu selepas pada aku tak ada Nabi dah. Kemudian lepas daripada tu letakkan Abu Bakar, Umar jalan ke kampung Arab di kawasan Madinah. Royak kata lepas ni nak latih Abu Bakar, nak royak pokok itu duk jalan cari seorang lah ni lah.
Demo ni nak edit orang botol weh, demo ni nak nayuk weh, demo ni duk wawa kok le kampung, wawa di kawasan Tambung, wawa di kawasan Mungkin. Supaya tu juga umat wawa kawasan Madinah. Lepas ni nak latihkan Abu Bakar dah. Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar jadi pemimpinnya. Lepas pada latihkan Abu Bakar jadi pemimpin, ketika tu orang panggil timbulkan orang riddah lama. Apabila wafat Nabi, pakak jatuh agama semula weh. Dengan sebab ditipu daya, dikecek, diwi fikrah, diisi fikrah oleh fak-fak munafik kata Muhammad mati dah. Muhammad serupa dengan kita tak mati ke? Kelik ke agama sah, mati rama tu apabila mati rama, Abu Bakar istihar apabila dia nak pemimpin, istihar guna. Istihar katanya, fak kita semua kembali pada Islam semula. Kembali Islam semula. Tak mau kembali. Kali royak. Royak fak murtadun, fak ahli dah kembali pada Islam. Tak mau kembali. Selalu itulah Khalifah Abu Bakar istihar kata kita serai fak murtad dan ahlul riddah. Sebab tu perang ahlul riddah, orang-orang yang ingat Quran hilang sapanya 70 orang mati di dalam ghazwatu ahli riddah, mati dalam peperangan fak-fak yang murtadun, mati sahabat-sahabat ingat Quran 70 orang. Sebab itulah kita tengok pemimpin kalau boleh lagu ni insya-Allah jadi pula kita tahu pemimpin kena cari satunya orang rapat dengan Allah. Yang kedua orang dekat dengan Allah. Sebab dia pakai bayangan Allah. Pas orang ni duduk dekat dengan Tuhan, duduk minta ke Tuhan. Sebab itulah orang boleh duduk bayangan aras aras ilahi. Salah satu daripada al-imamul adil, yakni iman yang adil. Dia pimpinkan seperti siapa dia? Umar ibn Khattab. Seperti siapa lagi ni? Lagi pula Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ning fak-fak Jawa, orang-orang yang adil. Lepas tu amal nak pesannya kepada kita semua, kita pilihlah orang contoh teladan kita seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali, seperti Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz saat ni tu ada orang yang adil. Siapa dikata dia gelar tu? Khalifatul Khamis, orang yang jadi khalifah yang kelima. Lagi pula dia ni orang yang sangat-sangat adil. Pak Umar bin Khattab dia setara mana malam-malam dia pergi pak tengok retina duk goreng toko batu kok krek. Umar pun kata pitu kok tengok ya muda buat gapo para puas. Dia kata aku duk goreng toko batu. Kenapa menggoreng toko batu? Aku sihir anakku lapar ya tau. Dan aku tak goreng anakku tak tidur tapi aku tak ada makan ni. Pas mungkin royak ke dak ke Umar. Oh aku tak ada royak ke Umar. Aku tak kenal Umar seorang mana tak tahu. Ni nak yak tahu khija amir, khija amirul mukminin, khija khalifah. Malam-malam kita tanya, malam-malam kita tengok rakyat, malam-malam kalau dia ada salah dengan rakyat, dia pukul atas belakang dia. Umar dia tiada rotel bela-bela. Lepas pada dia cekkan orang-orang Madinah, tengok hak mananya tak betul, hak mananya betul, hak mana dia ada cara, hak mana tak ada cara. Kalau dia salah dalam khalifah, dalam pimpinan dia tiada rotel pukul atas belakang dia. Puak stay. Kalau ada salah 2 T, dia puak 2 T. Kalau 3 T, dia puak 3 T. Lepas tu dia mau tanya, gana Umar membuat lagu ni? Dia kata aku belalah aku nak godel aku belah-belah di dunia ni. Supaya aku tak digodelkan oleh muka nakir sikit lagi. Ni mata dia ni supaya cara ni, bekas ni. Teriak dengan Allah. Teriak dengan Allah. Ya Allah, kau silap. Ya Allah, kau salah. Ada ke tak pemimpin macam kita di hari ni? Nak pilih macam mana pemimpin kita yang macam ni? Walaupun kita kata taklih setara Umar bin Khattab, taklih setara Umar bin Abdul Aziz, pilih setengah-setengah ya. Setengah-setengah doa dengan Allah, malah godeh sendiri, pukul sendiri. Kerana apa? Takut azab Allah. Sebab tu Umar katanya, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Menghitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung, dan mentimballah sebelum kamu ditimbang. Ini sedang Jumaat yang dihormati. Kita fikirlah tak berapa hari lagi kita nak pilihkan suara. Lepas tu nak pilih pemimpin kita di dalam kampung. Siapa dia nak tarik rahmat ke siapa dia nak tarik bala tu dalam kampung kita. Fikir sendiri. Fikir sendiri. Nah, fikir di ayat mari terai-terai dah. Lepas tu tengok contoh teladan daripada Nabi, sahabat-sahabat. Nabi kata masa paling cuci masa ku. Nabi kata wasahbuhu khairul quruni fastami fatabi'un liman tabi. Nabi kata masa paling cuci paling bersih ialah masa ku korunganku. Dan masa selepas pas masa kita ni jauh pada Nabi, kita kena pilih hati-hati molek sikit. Lepas tu kalau kita nak sekali dengan pemimpin-pemimpin, nak
pemimpin ni nak tarikkan rahmat Allah, sebab dia pakai bayangnya Allah, dia ni boleh tarikkan rahmat Allah. InsyaAllah kita bersama-sama pakak-pakak fikir, nah tempat-tempat kita nak pilih macam mana, orang ni beragama ke tak, orang ni ada agama ke tak, patut orang ni orang Islam ke tak, fikir sendiri. Nah, patut kalau kita gemik pemimpin, misalnya kita pemimpin yang lain pada orang Islam, kita ambil dia jadi pemimpin, syarat adil tu tak ada dimula lagi dah, sebab dia lupa Islam. Ni nak ayat nyatanya dah, demo kata misalnya orang lain pada Islam dia adil tak, walaupun dia adil tak panggil adil. Supaya ni nak misal kan nak kita semaya, misalnya kita tak aidam masuklah sejid pakai sepiah, pakai jubah supaya kita, tapi dia semaya takbir usalli fardal jumaati pakai sepiah, pakai jubah, sah ke tak semaya ya? Jawab kata tak sah. Sebab apa tak sah semaya? Laisa ahlan linniyah, dia bukan ahli niyah, dia bukan Islam. Perak. Nak contoh kata kalau orang tu nak semaya, dia tu tak ada masuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tak masuk Islam, pas dia niat sah, tak sah semaya dia, tak sah puasa. Lepas tu kalau kita nak pilih pemimpin kita, fikir nama kita akan dihenai oleh Allah kali dengan malaikat tak memik dia tu waridat peku, dia duk pilih pemimpin lagu mana. Tuhan akan betang kita sore-sore. Hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Bime di hari ni kita nak kecek gapo boleh kecek, saudara sedang Jumaat nak royak gapo boleh royak, nak kecek gapo boleh kecek, nak sedap boleh sedap, tapi kena ingat kata satu hari akan disoal kita, ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernafas yang menyawa kena rasa mati. Kena rasa mati. Lepas tu sebelum pada nak mati, buatlah benda baik. Belum dah mati, cedelah benda hak comel-comel yang membawa kepada kita kepada akhirat selamat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalan minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin. Ya Allah. Fasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang Jumaat yang dihormati, marilah kita bersama-sama, marilah kita bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala demi Allah. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kamu berbalah bantah dan berselisih di antara kamu pada suatu, maka kembali kamu kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في فطاني
الخاصة اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في العراق اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في الشام اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضى اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصر المسلمين على القوم الظالمين. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampun kesilapan kami di orang-orang di Jabat ini ya Allah. Ya Allah, akan baikkanlah hati kami dan bukakanlah hati kami kepada jalan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, bagikanlah kebenaran kepada kami, bagikanlah jalan hidayah dan jalan yang betul ya Allah. Ya Allah, akan pilihkanlah ulama dan pilihkanlah orang-orang pemimpin di sini daripada orang-orang yang terbaik ya Allah, daripada bayanganmu, daripada orang yang engkau pilih ya Allah. Semoga-moga orang di sini dapat hidayah dan dapat selamat dan dapat rezeki dan dapat rahmat dan nikmat daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikkanlah kami kalau sekiranya kami ada tidak bersatu, ada berpecah, ada masalah kami, ada bersilah dan ada bersisih di antara kami semua ya Allah. Ya Allah, dengan Nabi-Mu, dengan rahmat Nabi-Mu, dengan berkat Nabi-Mu, engkau baikkanlah di antara kami semua ya Allah, muslimi dan muslimat, mukmini dan mukminat ya Allah. Ya Allah, kau bukakanlah pintu taufik dan pintu hidayah di sini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu fashkurullah fazkurullah ala yazidkum fazkuru ala ma yazidkum fas'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi yu'ti wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat wa syukur.